Assalamualaikum Nazliah Ruslan, Maria, apa khabar? Wurianti Wu, Faridah Ibrahim, Syida Muhammad, Zainun Abdul Rahman, Rosa Gunting, Ina Salina, Zunaizah Ahmad, Khairi Alias, Syida Muhammad 50 stars, thank you. Salamah Sally, Norlia Umar, Subhanallah, Suryani Muhammad Isa, Suzana Amiruddin, Arpah Ibrahim, Azina Ahmad, Aniza Iza Samad, Faiza Ahmad 100 stars, thank you. Muhammad Syafi'i, Alaikumussalam. Ramlah Kasiman, Siti Nur Majid, Linda Rahim, Asiyah Sulaiman, Ana Maria, Zaitun Zin, Alaikumussalam. Semua yang memberi salam. Nurmah Abdul Manan, Nur Lia Omar, terima kasih doakan saya. Zabidah Ahmad, Rukiah binti Muhammad Nurdin, Kifli Zul, Sabariah Surin, Nur Izwana, Badaria Rahman, Ida Kahar, Juriah, Nur Suziyanti, Habibah Rasul. Alhamdulillah. Kak Hasnah pakai Facebook suami pula selalu pakai Facebook anak. Sa'diyah Muhammad Said, Syaimarini Sahriman, Lin Rahman, Hasnah Muhammad, Fatimah Mukhtar, Rafi'ah Ismayadi, Latifah Zaini, Nur Hashim, Daun Pandan Wangi, Sa'odah, Fitriah Abu Hassan 100 stars, thank you. Azizak Haslina Abdul Majid 300 stars, thank you. Rafi'ah Ismayadi, Kamsiah Baharum. Ada beberapa nama ke atas tu saya tak sempat baca, minta maaf. Nur Faraim Suhaimi, terima kasih. Delima Ima, Siti Rohana, Sarah Akmar, Yasmin Yaakob. Alhamdulillah, amin. Masih lagi Khalijah Muhammad, Cahaya Hajar Mardiah, Sri Rohayu. Siapa nama? Hajah. Suruh dah lari ke atas dah sayang. Dia suruh sebut nama bonda dia. Hajah apa, tak sempat dah baca bawah tu. Mardiana Aziz, Maryam Syarbaini, apa khabar Kak? Siti Azmahani Muhammad, Fauziah Aziz 50 stars, thank you. Nur Mahani Muhammad, Cik Bahiyah, Ayu Edi Love, Masya Allah. Raja Lydia Wati, Ana Jalaluddin, Kupisah Ahmad, Asmah Muhammad, Zambri Noma, Mas Jamil, Siti Zuraidah Ibrahim, Nuriza Halim. Alhamdulillah. Ratib NS 100 stars, thank you. Nur Haya Zakaria, Aziramli, Nuriyah Sahid, Korina Ali, Nur Hafizah Abdullah, Syamsiah Ali 100 stars, Rosnaini Adnan, Junainah Ismail, Masrini Salim, Zainuz Zaman Abdul Ghani, Zuraidah Ismail, amin. Nur Faizah Zakaria, Mariani Abdul Rahman, Subhanallah. Masli Amira, Hasnah Abdul Rahman, Nur Azida Daud, Faridah Yahya. Mai jumpa Kak Darus Saadah Kak hari ni. Tuan Fauziah, Tuan Mat, Syarifah Mansur, Zi Murad, rindunya Kak Zi. Roslina Jaafar, Nur Aziah Abdul Jalil, Wakameh Comeh, Hanisah Zaharah Ishak, Rahida Faizal, Zainab Osman, Rafizah Muhammad Nuh, Aziramli, dah baca dah tadi. Ida SPPK, Jumarini Kanda, Rohani Abu Bakar, Suhada Saniza, Ahmad Satari, Wariz Atum,
Amaran Ngademin, Sarimah Rifkah Hosni, Kamariah Ibrahim, Junainah Ismail, Ummi Zara, Ubaininin. Betul ke saya sebut tu? Minta maaf. Roslina Lina, Kamsiah Baba, Mahfuzah Mahazir, Liza Nur, Zainun Matnur, Insan Hina, 50 stars. Thank you, anda dimuliakan Allah. Ana Siti, Siti Aisyah Kakpa, Faridah Jaini, Bonda Ida, Irna Yunus, Adilah Liza, Akma Kasim, Kaizatul Azni, Azrina Abdul Hanif. Ni bila dah masuk awal ni, selagi ayat tak habis ni, duk sebutlah nama orang ni. Hazliza Mukhtar, join ke Menara Lockstock? Masya Allah, malam-malam mungkin ada anak kecil susah ya. Siti Zabedah, moga Allah beri kesihatan, kekuatan untuk Kak Siti Zabedah, sahabat Latahzan Ustazah Zai, diberi kesembuhan melawan apa jua penyakit. Amin. Sarimah Damsuki, Nur Linda Zai Ahmad Zahara Samsuri, Nur Syuhada Fatimah Idris, Suhaila binti Madrus 100 stars, terima kasih. Rose Harun 50 stars, thank you. Amin. Sheila Kasim, amin, Masya Allah. Rosmawar Daud Salmah, Yun Taslim, Alaikumussalam. Fatimah Omar hantar kuda servis, faham. Umi Kintan Izan Isa Rosman Kasbun, guna handphone suami. Okey, Liza Osman 50 stars. Hasna Hajimat Isa, Mariani Muhammad Yid, Amirdah Osman, Siti Is, banyak nama baru. Nurul Madi Haram, Lihana Yusuf, Rahimah Raub, Nurzila Yunus. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nur Aini Hasan 50 stars, thank you. Indo Ima, Siti Ainur Haris Mat Daud, Nur Azrini Tini, One Morning. Semoga Allah bagi kesihatan jantung. One Morning. Zabidah Alang Ahmad, Rukiah Jusuh, Rufita Ita, Zaida Zaid, Lati Pasaring, Amaran Ngademin. Amin, amin, Masya Allah. Alhamdulillah. Amin, amin. Banyaknya doa-doa kebaikan. Jamilah Tambi 50 stars, thank you. Cik Rodiah Syarif, Syarifah Fadlun Al-Jufri, Idrusna Rosna, Wan Roslinawati, Cik Gujah, Nordian Esti, Salha binti Haji Ismail, Nur Surya, Faiz Puting. Kita jumpa di Festival Sunnah dulu minggu ni. Ya, betul. Hazliza Mukhtar, Hamidah Zain, Tati Yasin, Nur Hidayah Abdullah. Orang Kedah tahu kan? Latifah Saring 75 stars, thank you. Pasal hari Khamis ni ada di apa, Hazliza Mukhtar Stadium, apa namanya? Namanya Festival Sunnah. Festival Sunnah. Saya pun tak berapa ni sangat, sahabat, sebab lama dah mereka bagi Kak Hasnah baru balik umrah ke? Tak faham, batuk-batuk Mekah. Kita sahabat-sahabat Latahzan, sahabat kita Rohana Samsuri dari Singapura, mohon doa supaya keberangkatannya ke Baitullah pada hari ini dipermudahkan, okay? Bersama rakan-rakan daripada Singapura. Ramai Singapura kita ni. Terompah Merah. Nama dia Terompah Merah. Sarimah Damsuki, minta maaf, apa tulisan? Tahulah sahabat, saya tak tahu nak maafkan orang macam mana, sebab saya rasa tak ada orang salah kat saya pun. Tak ada salah apa. Alaikumussalam Noni Nadia.
Cik Siti Atikah tak pandai bagi star tak apa. Bagi bulan je Cik Siti Atikah. Bunga-bungaku sudah kering. Bau dia semakin wangi. Satu bunga sudah menjadi hitam. Siapa nak mawar hitam ni? Daripada mawar merah dah jadi mawar hitam. Ada 21 kuntum. Kurang suka bau wangi-wangian dia. Okey, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Zawiyah Zakariah ni memang nak kenal lidi tau. Adoi, terpijakku dengan terumpah merah, dia kata. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salam takziah yang kematian sepupu semalam ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kiflizul kata Ustazah gantung terbalik bunga tu nanti kekal cantik. Gantung terbalik. Bila masa nak menggantungnya Kiflizul. Aduh, Allahumma salli ala. Oh, tu ke Maksud Zunaiza Ahmad. Subhanallah. Terima kasih Hazliza Mukhtar menghubungi Maksud Zunaiza Ahmad untuk berkhidmat di Menara Al-Uqta. Saya menghargai siapa saja yang join Menara Al-Uqta yang offer diri untuk khidmat. 200 orang akan berkumpul di Menara Al-Uqta untuk daurah kitab 40 hadis Jalan ke Syurga. Semalam saya minta Kak Nazar confirm betul-betul. Dah check semua dengan mereka 200 orang serentak untuk duduk. Dengan ada bahagian yang berputar OK ke KO. Setelah kita check pelbagai, dapatkan confirmation. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut macam mana? Kita nak sebut segala usaha telah dijalankan dengan yang terbaik. Selebihnya minta doa sahabat-sahabat semua. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Tolong doakan kami. Dan kami tinggal lagi bertawakkaltu ala Allah. Tawakkaltu ala Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga yang akan meneruskan perjalanan bersama Ustazah ke Langkawi. Betul ada resah di hati, subhanallah, untuk naik feri pergi tempat-tempat yang baru ni dilanda banjir. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak sebut macam mana? Setelah pelbagai usaha, setelah pelbagai langkah berhati-hati, selagi mana pihak travel tidak dapat arahan, contoh pihak feri kata kita tak boleh teruskan perjalanan, Ustazah teruskan juga dengan tawakal. Sedangkan yang pakarnya kata tak selamat untuk teruskan. Ini bahaya. Orang macam ni jangan ikut. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab ahlinya dah mengatakan pada kita. Menara Al-Uqta kata selamat untuk 200 orang. Mereka dah biasa buat. Jadi saya berani teruskan. Okey, bantu dengan doa. Lepas tu suasana Tengkujuh yang tak dijangka kan, insya-Allah sahabat-sahabat berkat doa semua anda. Sebab perancangan demi perancangan ni kan kita buat semata-mata, itulah apa saja yang kita buat dengan nama lafaz bismillah tawakkaltu ala Allah. Allah Allah Allah, Tuhan, indah
Rasa damai di hati tu indah. Kita dah belajar la tahzan, kita dah belajar fasabrun jamil. Tolonglah sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan kita jadi manusia yang mudah untuk berkalau-kalau, no. Okey, jadi susahlah Ustazah nak sebutkan apabila kita dah dewasa tapi bertindak macam kanak-kanak kadang-kadang. Kan? Tapi Ustazah, kita tak sempat lah nak berkalau banyak sangat, nak bertapi banyak sangat. Just do it. Lepas tu tanya kepada yang pakar ahli. Dah hubungi Menara Lockstar macam mana, dah hubungi yang jaga bahagian feri, dapatkan informasi dari mereka, cuaca, kondisi kita nak berada di tengah laut. Semua tu kita dah contact. Insurans kita dah buat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi insurans yang paling tinggi nilainya tak ada lain setelah mengusahakan semua adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Tinggikan tawakal kita dengan menyebut namanya Allah. Jadi siapa-siapa yang saya jual insurans ni, yang mampu boleh belilah. Yang mampu boleh beli sahabat-sahabat. Tapi kalau saya tak mampu lah Ustazah nak insurans ni, tak payah rasa down, kecil hati, segala. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, insurans yang paling besar adalah bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Jangan pernah kita ada insurans mahal-mahal. Aku tak kisah nak gimana pun, insurans aku sekali claim boleh 10 juta tu. Wah, aksennya kita, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jangan bersandar kepada insurans, jangan bersandar kepada kapal yang mewah hebat. No, yang maha hebat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pula yang tak boleh buka kunci office tersalah kunci ni? Ayo, macam-macam sahabat la tahzan. Betul Hazliza Mukhtar, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kan, itu dia, subhanallah. Okey, kita nak sambung. Zai ni kan tak habis. Hari ni saya nak habiskan, mudah-mudahan. Ya ke boleh habis? Saya nak habiskan mudah-mudahan muka surat 92 ilal akhir. Color biru pada muka surat. Beberapa muka surat ni. So, semoga Allah izin. Muka surat 92. Sahabat. Jawablah ya, macam tu. Sahabat. Tambah lagi, sahabat la tahzanku sayang. Gitu. Di dunia ini kita semua berbondong-bondong mendapatkan segala hal yang kita inginkan. Kita berasa segalanya mampu kita beli dengan wang. Macam malam tadi kan Ustaz bagi tahu dengan saya, ada berita dekat Facebook lah. Facebook ke mana entah dia baca. Naik balloon, hot balloon yang orang Kapadokia dekat Turki. Saya masa pergi dulu sahabat, saya tak naik. Saya cakap dengan depa, saya gayat, saya tak naik hot balloon tu. Jadi siapa nak naik, pergilah. Lepas tu kita pun cakap, sebab hot balloon masa tu tak masuk dalam package. So siapa yang nak naik hot balloon pergi. Masing-masing nak pergi Turki ni nak naik tu lah. Lepas tu bila Ustazah Zai kata, saya minta maaf walaupun saya group leader, saya tak naik lagi pun. Saya bukan nak berceramah dekat atas hot balloon tu. Saya bukan ahlinya untuk bantu bagi tahu macam mana keselamatan dekat sana. InsyaAllah ada orangnya. Tak ada makna pun kalau saya pergi. Tapi hampa tahu, bila Ustazah tak pi, 2 bas saya bawa ke Turki masa tu, semua tak pi naik hot balloon. Semua tak pi. Hang puan ni pi Turki, orang kata duk naik hot balloon ni semua. Pasal apa tak pi? Ustazah tak pi, sabar je lah. Kan macam tu. Kan Ustazah tak pi, saya memang tak boleh pi. Saya takut kalau saya turun nanti jantung saya dah terburai habis dah. Gayat ni makcik ni, gayat. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan? Kalau ikut saya pergi Padang Bukit Tinggi, ikut kelok 44 nak naik ke rumah Buya Hamka tu, aduh, orang pakat duk tengok lagi-lagat Ustazah Zai. Takut. Tutup mata. Sebab dia gitu. Rasa macam, na'udzubillah min zalik, macam nyawa di hujung tanduk. Bas dia, kona tajam. Maulah Ustazah Zai, aduh, ya Allah. Rasa macam nak turun satu hal lagi. So saya tak naik. Tu malah tadi yang saya nak cerita ni, Ustaz kata yang tengok ni 2 orang maut kerana itulah hot balloon tu lah kan. Lepas tu orang Malaysia ke bang? Tak tahu, bukan kot. Dia kata
Lepas tu kejadian terbaru. Sebenarnya masa saya pergi sana pun kita dah dengar sahabat-sahabat dirahmati Allah. So sekarang ni ramai orang kat Masjid Zabagiran, kita tak tahu dah balik ke belum. Ramai orang kat sana. Boleh ke kalau dia dengar cerita ni, walaupun aku dah bayar mahal, aku tak nak naik sebab ada orang yang baru ni mati. Contoh sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak boleh menjadikan itu sebagai sandaran. Kalau sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang yang ahli tu, yelah kemalangan kan. Kita dah buat segala macam-macam mana pun. Lainlah kalau, okey aku tak nak pakai baju keselamatan, contoh. Tak nak pakai tali pinggang keselamatan, contoh kan. Aku nak terbang seperti burung yang bebas. Engkau dah kenapa? Kan? Jadi, semua langkah-langkah keselamatan dah diambil. Tawakal tu ala Allah. Tapi saya percaya, saya cakap dengan Ustaz, bang, ini ada berita macam ni. Ini sebab setahu saya masa saya pergi Turki, dah ada beberapa kes macam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tapi mereka silent. So, zaman media sosial ni nak silent macam mana? Pecahlah bahawa ada 2 orang yang maut. So, saya kata ini kes orang yang ramai tengah holiday kat sana. Kalau dia tahu, mesti ramai pakat tak nak naik. Saya ni tak naik, tak pernah pun menakut-nakutkan orang. Sebab apa sahabat? Sebab kalau dia mampu dari segi duit, dia nak cuba, takkanlah ustazah nak kata tak payah pergi, hari tu ada orang yang mati, kan? Benda kalau kita nampak cara dia jaga keselamatan, langkah-langkahnya, hati kita yakin, why not nak try pengalaman tu? Kan sahabat-sahabat rahmat Allah. Tapi itulah dia manusia. Bila dalaman kita tak kuat, kita dengar, yang ni mati, terperangkap, yang ni jadi takut. Semua tu akan jadi efek. Kan? Sebenarnya, itulah minta maaf sebut jiwa yang lemah. Jiwa yang lemah hanya kerana memandang, kalau dia mati cara macam tu, aku pun akan mati cara macam tu. Kalau dia gagal buat tu, aku pun boleh gagal. Aku tak nak try benda yang rezeki orang tak sama. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Seronok nauk hot air balloon tu. Seronok nauk ke seronok naik? Tengok ada kawan kita seronok naik kot dia nak cakap ni. Jangan ikut ustazah. Saya sedih lah juga kan bila semua orang tak nak naik sebab ustazah tak naik. Takkanlah aku nak menjerit gila-gila ke atas tu kan supaya semua orang ikut ustazah. Tidaklah, saya takkan try lah sahabat-sahabat rahmat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So anda nak cuba, bismillahirrahmanirrahim ala Allah. Gitu sahabat-sahabat. Ingat lagi masa mula-mula kahwin lah dengan Ustaz Azwan, konon dia bawa pergi honeymoon kat mana? Bukan honeymoon kat Langkawi yang Ustazah cerita dekat hampa bilik ayak Piramli tu. Ini dah berapa kali anniversary lah kot kan. Mungkin awal-awal dulu dia bawa pergi, jangan bagi tahu orang tau, jangan bagi tahu orang. Dia bawa pergi Genting Highland. Nak tahu sebab apa Genting Highland masa tu? Ada tiket promosi, kelakar sungguh. Kelakar sungguh. Murah gila ni promosi. Lepas tu dia grab. Lepas tu konon-konon dia nak surprisekan isteri dia. Naik apa tu yang zoom ke bawah tu, gelongso. Apa benda lah nama korang sebut kan. Lepas tu sahabat, memanglah suami isteri boleh peluk dia daripada belakang. Tapi turun lesi, pucat lesi muka saya. Saya rasa macam dah long light. Sebab dia tak cakap kat saya dia nak bawa benda tu menjunam macam tu. Lepas tu saya nak berdiri pun tak larat. Dia punya minta maaf kat saya, baru dia tahu bini dia memang betul-betul cakap seperti bikin apa seperti dicakap. Bikin. Kalau saya kata saya tak boleh benda-benda macam tu, tolonglah jangan bawa saya. Maka lembik lutut saya, tak boleh berdiri. Mesti mak dirahmati Allah. Menangis dia minta maaf kan. Abang janji lepas ni tak ajak lagi, dah tak buat surprise macam tu. Kan Kak Hamidah Saad, itu honeymoon pertama Kak Hamidah, bilik ayak mandi tak boleh berdiri, kena duduk bilik ayak. Itulah sebab pilih package yang paling murah. Alhamdulillah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dan itu sajalah yang boleh membestkan isterinya, yang sampai sekarang tak rasa best langsung. Dan Alhamdulillah, itulah pertama dan terakhir, tak pernah dah bawa. Bukan roller coaster, ni yang dalam ayak tu. Tu yang baru-baru kahwin, biasalah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik undur awal-awal betul. Ya Allah, tak tahu gayat macam mana. Keflizul hang gelak Keflizul.
Nanti kalau bawa bakal isterimu, kalau isteri tu gayat, jangan bawa. Terus hilang kesuitan. Kau sila hari bulan, isteri panggil ni suami ke setan ni? Bahaya tu. Sabar ya Mak Tan 200 tas. Masya Allah. Allahumma salli. Betul Mas Lina Haji Bagiran. Kalau saya dah terbuang air tercik. Betul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betul Nur Ain Mahfuz. Saya tobat lahum dah tak nak pi dah. Sebab macam kami di KL ni tak adalah jauh mana kalau lagi Genting Highland kan. Tapi saya rasa seumur hidup ni itu sekali, lepas tu ada sekali lagi. Tak payahlah kan, nak buat apa pergi sana selalu. Okey sahabat-sahabat 92, kita sambung. Sahabat, di dunia ini kita semua berbondong-bondong mendapatkan segala hal yang kita inginkan. Kita berasa segalanya mampu kita beli dengan wang. Allah. Kita berasa segala perkara di dunia ini mampu kita dapatkan dengan mudah. Sehingga kita berasa perlu memiliki perkara itu. Sehingga kita sering melakukan pelbagai cara bagi memperolehnya. Demi memenuhi segala hal yang menjadi keperluan hidup kita. Demi memenuhi segala hal yang menjadi keperluan hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tanpa sedar, orang yang punya banyak keperluan adalah orang yang juga banyak kebodohan. Tak faham sahabat-sahabat. Tanpa sedar, orang yang punya banyak keperluan adalah orang yang juga banyak kebodohan. Jangan melatah dulu. Kerana mereka menggantungkan kebahagiaan pada banyak hal. Ni dia nak cerita orang yang macam mana maksudnya, sahabat-sahabat. Buat ni tak habis lagi, dah pi buat tu. Buat ni tak habis lagi, dah pi buat tu. Semua benda ni nak buat. Akhirnya yang dikendong keciciran, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Macam tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Padahal kita mampu bahagia tanpa perlu bergantung pada apapun dan siapapun. Kerana sejatinya kebahagiaan itu adalah ciptaan kita sendiri. Of course dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bayangkan ada jenis manusia yang okey sebab aku ada degree, lepas tu aku tak ada kerja yang gaji yang ribu-riban lagi berdasarkan kepada kedegrian aku. So aku nak try bisnes online, jual mak. Ada muka ustaz-ustazah. Dapat hontong RM3. Contoh. Dah 3 bulan dah aku berniaga ni. Baru 10 biji orang beli. Nak dapat 300 pun susah. Tukarlah bisnes lain pula. Tukar. Yang tu modal tak balik lagi. Tukar sahabat. Buat ni pula. Boleh. Okey, untung masuk, keluarkan modal banyak. Pinjam duit orang tu orang ni. Nak buat ni lagi. Tak apa, yang tu untung RM3. Yang ni untung RM7. Lagi jadi macam tamak. Lagi nak cuba lagi. Orang try lagi. Kau jadi ejen ni lah sekian. Buat lagi, buat lagi. Sudahnya dalam hidup dia ni ada 15 perkara. Semua dia nak buat. Satu fokus tak ada. Ada jenis orang macam tu kan. Modal habis. Sahabat. Mungkin ada orang yang dah buat begitu. Baik. Bagi orang yang banyak modal. Bagi orang yang tak kisah. Aku nak try je. Aku nak tengok mana yang terbaik. Try lah. Tapi bagi orang yang ciput modal, sahabat-sahabat dirahmati Allah, buat orang yang ciput modal. Contoh subhanallah, kita tak rasa menganiaya orang ke? Kita suruh orang beli produk ni sekian-sekian, buatlah jual. Lepas tu kita tak bantu dia daripada segi marketing ke apa, kita tak bantu. Kita tinggal saja macam tu. Tak rasa bersalah ke sahabat-sahabat dirahmati Allah? Saya baru tadi tengah sarapan bihun goreng yang Ustaz Azwan bawa balik daripada surau malam tadi. Bahagia macam tu je sahabat. Kan panaskan bihun goreng semalam. Dah konyang. Alhamdulillah. Okay. Ustaz tak balik-balik lagi daripada surau. Lama sungguh iktikaf. Kalau dia dengar dia jenuh. Jenuh dia piat telinga saya. Ngumpat abangnya tadi iktikaf lama tu. Iktikaf kat mana pun saya tak tahu. Tapi saya suka sebab dia kawan dengan pokcik-pokcik pencen. Don't worry, be happy. Kawan dengan pokcik-pokcik pencen. Orang bayar-bayar dia semua duk sibuk pergi kerja lepas main subuh. Jadi tak balik-balik lagi ni. Tak dengar lagi dia buka pintu. Kemana pergi Cik Abel saya? Terima kasih Kak Yusmarianti Yusof 50 stars. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah,
buat banyak benda. Saya ingat lagi dulu, hampa nak tahu tak? Dulu mula-mula kahwin dengan Ustaz Azwan, saya buat bisnes. Kawan saya lah ni duk ajak kan. Lepas tu kita masa tu gairah kan. Apa saja, sebab masa tu saya tak ada niat lain. Saya nak bahagiakan mak bapak saya nak balas jasa mereka, memang saya nak cari duit sungguh. Lepas tu saya buat bisnes Zulian. Kau rasa? Zulian. Lepas tu rupanya kan, saya tak pernah terjebak dengan apa-apa jua MLM ketika itu. Tiba-tiba yang ni saya terjebak. Sebab kawan ni dengan macam-macam lah dia punya meyakinkan saya kan. Saya terjebak. Bayangkan dengan apa dia? BDC bermula dengan cemerlang. Tu dia. Keluar sikit modal, malam-malam balik pukul 12 malam dekat 1 pagi. Alhamdulillah. Dengan izin suami dia faham. Sebab kawan saya ni ambil, pergi dengar kursus lah apa semua. Sanggup keluar satu modal. Muslimat dirahmati Allah. Rupanya dapatlah zup. Contoh kan. Naik satu pangkat. Lepas tu saya rasa macam tak berbaloi. Dengan adalah kerja-kerja ibadah saya yang tertangguh. Di sana sini ada kelompangan. Kan kita dah mula rasa tak selesa. Ketika itulah saya. Kan saya tak menafikan anda yang berjaya dalam bidang ni. Ketika itu. Tapi saya bagi tahu dengan diri saya, aku takkan berhenti selagi tak balik modal aku yang hari tu. Nampak macam masyuk, betul nampak macam masyuk. Tapi modal rolling yang kita nak keluar ni, aku rasa macam kalau aku buat benda lain, lebih bagus lagi. Ketika itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi, saya dapat satu pangkat, saya tunjuk dekat Ustaz. Alhamdulillah bang, saya dah buktikan. Modal dah balik, untung sikit ada. Dah tu kenapa tak teruskan? Saya tak boleh teruskan. Kalau saya teruskan, ada bahagian-bahagian ibadah saya. Ibadah ni bukan solat, puasa, zakat saja. Ada banyak benda yang saya terlepas. Okey, jadi saya puas pada diri saya sebab saya tak berhutang di mana-mana. Saya dah balik modal, bahkan ada untung sikit. So sebelum saya terlajak lebih jauh, saya nak tarik handbrake, saya nak berhenti. Contoh sahabat-sahabat, ketika itu saya pangkat apa? Mula-mula pangkat apa tu? Sales Executive. Kod lah, SE agaknya lah, tak tahu. Tapi mereka kata ini bukan satu pangkat yang boleh dibanggakan. Betul lah bukan. Dia kata jangan stop engine, tapi start engine. Dia punya leader-leader kan. Jadi Ustazah pun cakap, dengan lafaz Bismillah, saya mohon abang restu je. Okay? Saya minta untuk saya stop engine. Sebab dengan itu saya rasa bersalah. Abang ada dekat rumah, dah balik kerja, saya pergi ke sana sini. Dengan itu saya rasa solat isyak saya tak ke mana, hujung-hujung pukul berapa baru saya balik. Macam-macam lah saya cerita. Jadi alasan-alasan kita tu kukuh. Dia kata abang okey je. Kan asal saja sahabat Sharifah Hafiz Ali Idrus keropok leko tu masa kita tu. Jadi siapa yang suka bidang tu teruskan. Tak semua orang sama. Ada rezeki. Sahabat saya sampai betul-betul berjaya, sahabat-sahabat rahmat Allah. Tapi jangan try ni sikit, try ni. Akhirnya otak kita ni penat. Kan? Aku takkan cuba yang lain. Macam saya cerita dalam buku dakwah penuh ukhuwah, yang saya bekerja dijanjikan RM500, tiba-tiba dia bayar saya RM50. Bohonglah tak mengalir air mata. Tapi dengan istiqamah tu, bila saya fikirkan setelah habis 20 tahun ini, ada banyak hikmah hasil daripada istiqamah kita tu. Sahabat, kita tak nak bocor banyak di sana sini. Kalau kita dah nampak ada kesilapan, cepat-cepat kita istikharah, minta Allah bagi petunjuk kepada kita, lorongkan hati kita kepada mana yang tepat, dan kita bermusyawarah. Musyawarah minta pandangan orang-orang yang ahli, yang lebih pakar. Jangan yang dalam bidang tu saja. Okey, pendapat orang bidang ni memanglah sebab itu bidang dia. Kita dapatkan second opinion, 10 opinion. Contoh macam gitu kan. So bila musyawarah ni kita buat, hasil istikharah kita, Allah gerakkan hati kita kepada mana yang paling Allah redha. Jangan semua benda kan, ini nak buat tak selesai, lepas tu rumah kita dah jadi museum. Ni apa yang kat store banyak-banyak ni? Saya nak jual hari tu tapi tak laku. Sahabat, kita akan stres, kita akan penat, suami marah, anak-anak bising, benda macam tu. Sahabat-sahabat, fokus. Saya sekarang bisnes tahu bergedil saya Ustazah dah bertahan 3 tahun. Wah, Nur Azlina Musa, saya suka. Anda share.
Anda share, sahabat-sahabat dirahmati Allah, anda share. Itu semua untuk pengalaman. Betul, saya dah pernah bekerja balik lewat-lewat malam, saya dah pernah bekerja semua tu. Jadi kalau budak-budak sekarang nak goyang-goyang kaki saja dia fikir dapat duit, pi habaq kat depa, tukang jahit yang goyang kaki tu pun bukan senang nak dapat duit banyak, kan? Sampai kena gout, sampai kena arthritis, macam-macam, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi kita minta Allah dorongkan. Sebab bila semua kita nak cuba, ketamakan itu melanda, sahabat-sahabat, ada ketirisan, kebocoran di mana-mana. Mula dah yang ni tumpuk hutang, ni tumpuk hutang. Akhirnya kita gali-gali lubang. Gali-gali lubang. Untuk apa? Untuk kita bayar hutang. Gali lubang, bayar hutang. Kita sebenarnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, jangan biarkan kesilapan kita berulang-ulang-ulang. Sebab tu Nabi pesan, jangan sampai masuk ke dalam lubang yang sama sebanyak 2 kali. Kalau kita mengaku kita beriman. Kita dah nampak dah nasihat-nasihat orang ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang-kadang kita tong sampahkan macam tu saja. Jangan buang masa kita. Okay? Kita berasa segala perkara di dunia ini mampu kita dapatkan dengan mudah. Bukan. Tanpa sedar, orang yang punya banyak keperluan adalah orang yang juga banyak kebodohan. Kerana mereka menggantungkan kebahagiaan pada banyak hal. Kalau aku cuba ni aku bahagia, aku cuba ni aku bahagia. Padahal, wah, Nora An-Nur jual nasi lemuni dah 3 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Betul Hazliza Mukhtar. Masya Allah. Betul Zan Aizan. Tengok Zan Aizan, seorang wanita berjaya. Anda boleh tiru, anda boleh baca Facebook beliau. Tapi hari ni Pok Cik Mak sedang intai dia. Dia kata Zan Aizan melakukan keganasan di Facebook dia. Dia dah gelap besar dah Zan. Zan Aizan mengadu kat kami. Pok Cik Mak bagi mesej kat dia. Popular Zan Pok Cik Mak bagi mesej kat dia. Dia kata sebab melakukan keganasan. Keganasan apa sebelah dia nak hantar Syed Ahmad pergi sekolah? Mungkin dia ingatkan Zan Aizan colik Syed Ahmad. Sebab mak dia muka ala-ala Korea. Lepas tu anak dia muka ala-ala Syaruhan. Macam mana tak dikatakan keganasan? Sekian dimaklumkan. Aduh, macam-macam lah sahabat Latazan ni. Padahal kita mampu bahagia tanpa perlu bergantung pada apa pun dan siapa pun. Kerana sejatinya kebahagiaan itu adalah ciptaan kita sendiri dengan izin Allah. Wah, seronok. Anda share, anda meniaga apa, nanti kawan PM tepi, kita sahabat Latazan saling menyokong, saling membantu. Subhanallah. Rosli Zanno tulis, saya buat roti jala laksam area mana. Nanti kalau ada orang terintai, wah, area Keramat dekat rumah aku ni, nak PM tepi lah. Gitu sahabat Latazan. So tak payahlah PM Ustazah, Ustazah saya nak lantik Ustazah jadi duta produk saya. Produk apa? Kan? Produk apa? Produk jamu mengempiskan perut. Dia kata kan, kau ingat aku nak jadi duta atau apa ke bendanya? Aku pakai pun tidak, kurus pun tidak. Kau nak lantik? Tak apalah, dengan nama Ustazah tu insya-Allah jamu saya laku keras. Kau nak bayar berapa? Kan? Kau ingat Ustazah Zainab layan, minta maaf. Tapi kita sahabat-sahabat Latazan, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Mazni Ahmad jangan je kat ujung tu. Je kat ujung tu kena delete. Suri rumah jaga suami dan anak-anak. Stop. Bukan suri rumah jaga suami dan anak-anak je. Itu salah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okey, kita bersyukur dengan apa yang Allah telah takdirkan. Ternyata Mazni Ahmad bahagia. Kan, subhanallah, semoga terus bahagia sampai jannah. Saya jual bahulu jempol rangup sedap. Area mana Farida? Oh, subhanallah, syok lah. Subhanallah, Ustazah dah kaku tak ada suara. Kenapa ada orang kata kaku tak ada suara saya? Zawiyah Zakaria. Tak payah duta-duta ni kan. Kak Zawiyah punya kuih. Apa Kak Zawiyah? Ubi yang atas dia putih tu teruk benar. Apa kuih bakar? Terbaik, memang sedap. Dah Ustazah makan. Dah Ustazah guna. Mestilah saya suka bercerita sahabat. Tak payahlah nak bayar-bayar suruh jadi duta produk. Nak tergelak sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak tergelak. Kan saya memang tak layan ada orang PM. Ni produk apa ni nak suruh Ustazah jadi duta ni? Kan? Kita akan bayar Ustazah sekian-sekian. Tolong doalah setakat ni tak tergoda lagi lah sahabat. Sebab saya tahu mesti ada komitmen-komitmen lain pula. Dah duta-duta pula. Kan sahabat-sahabat, kau ingat kau kerja duta? Kelakar sungguh lah diorang ni. Okey, tapi kalau soda macam cookies Emma Mustafa, saya sebut je selalu kat mana-mana.
Subhanallah, Sharifah Hafizah Al-Idrus. Saya chef, cleaner, driver dekat rumahku syurgaku. Ha, kan bagus. Allah ya Karim. Teh Latifah Puzi, saya guru ngaji Quran. Tulis-tulis dekat mana? So kawan kita boleh cari kita kat mana. Saya jual telekong dari Vietnam. Best lah pula Ustazah baca. Allah Allah. Dan semua sahabat syurga PTS, Nurdiah Murad. PTS tu apa? Penerbit buku saya ke PTS? Masya Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa nak pergi umrah tu? Amin, didoakan kebaikan. Nur Azmi 50 stars, thank you, Masya Allah. Siapa yang jual aiskrim daripada rumah ni? Bestnya. Hasmah Samad kat mana? Catering dan sewa kanopi. Bagus juga ni. Mai buat dewan untuk Latahzan 500 orang. Macam-macam gitu orang ni. Okey, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Okay? Bahagia, saling membahagiakan. Kita boleh membina satu empire, sahabat Latahzan tau. Saling sokong menyokong. Rangkaian bisnes. Saya suka kalau orang Melayu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang Melayu yang makin naik dengan kekayaannya, bisnes hasil ayak tangannya, usahanya sendiri, dengan izin Allah, dia menjadi manusia yang paling banyak membayar zakat pada tahun tu. Amin. Sebab tu kita nak orang Islam berjaya, kaya dan berjaya. Allahumma salli ala Muhammad. Contoh, mari kita lihat pada zaman ini. Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, semuanya mampu dilakukan secara segera dan secepat kilat. Perjalanan jauh mampu ditempuh hanya dalam tempoh beberapa jam dengan menggunakan kapal terbang. Semuanya dibantu dengan peralatan canggih. Sekarang banyak benda menggunakan robot. Kerja yang pada awalnya memerlukan tenaga manusia sudah diambil alih oleh robot. Good idea lah kita buat bazar sahabat Latahzan kan? Nanti saya buat dekat saya punya page, sahabat-sahabat. Sahabat Latahzan, please share anda meniaga apa. Oh, best ni, best. Bagus-bagus. Kita saling sokong menyokong. Tapi ingat, meniaga jangan cengkelat. Hampa cengkelat, hampa yang akan rasa penat. Penat, rasa macam tak berkat, sahabat. Meniaga dengan tanpa cengkelat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, ya Rab, terasa berkat dia. Rasa nikmat dia. Allah, saya tak tahu nak habaq lagu mana lah. Kan? Kerja yang pada awalnya memerlukan tenaga manusia sudah diambil alih oleh robot. Betul kan? Tanpa kita sedar. Dah fokus kuliah. Dah mula macam-macam lu. Kan? Tanpa kita sedar, segala hal yang kita lakukan juga jadi serba cepat. Kan? Sahabat-sahabat dirahmati Allah, makan cepat, kerja cepat. Mak Suzunaizah apa lagi? Pencen cepat. Jadi pengerusi kepada empire bisnes sahabat Latahzan. Cabar Mak Su, cabar. Amin ya Allah. Bermula dengan angan-angan, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Amin. Makan cepat. Meremang bulu roma Mak Su. Macam ni, meremang bulu roma ni. Kita boleh buat sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab kita nak sahabat-sahabat Latahzan semua kaya, berjaya, saling sokong menyokong, doa mendoakan. Tidak naik ke atas mendaki air matanya orang lain. No cantas mencantas. Macam mana nak buat hati yang macam tu? Dengan ukhuwah yang indah, percayalah. Okay, subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Boleh tumpang iklan kat mall LT. Wah, kemain mall Latahzan. Macam-macam. Universiti Latahzan lah, mall Latahzan lah. Subhanallah, sayang semua kerana Allah. Amin. Makan cepat, kerja cepat, pulang dan pergi ke pejabat perlu cepat. Kita tidak mampu berasa, ini saya sebab ketika saya ulang baca semalam, kita tidak mampu berasa erti bahagia walau sedikit sahaja. Bahkan merasa nikmat makan sahaja pun kita tidak mampu. Ini kerana kita makan pun dengan cepat, terburu-buru, sering terlepas berdoa dahulu. Sahabat, maksudnya kehidupan kita sekarang, kita dah kehilangan nikmat ketenangan yang dulu. Pergi sekolah, santai-santai, naik basikal, saling berlumba dengan kawan-kawan, tak risau van putih nak kidnap, tak risau itu ini, berjalan kaki, mak ayah lepaskan di muka pintu, mak ayah pergi menoreh, pergi bertani, kan sahabat-sahabat?
Allah ya Karim, di sekolah cikgu pandang anak murid macam anak sendiri. Allah subhanallah sahabat. Dalam makan pun kita dapat menikmati. Ustazah dulu masa sekolah, antara penerima kupon makan tu, kan apa namanya cikgu-cikgu, kan subhanallah. Sebab apa? Sebab dapat menikmati sepinggan kecil nasi lemak tu. Kalau ingat balik nak menangis sahabat-sahabat. Termasuk anak-anak miskin yang layak untuk diberikan sumbangan begitu. Tapi kita rasa nikmat. Rasa nikmat, subhanallah. Dan ada dah sekecil itu usia. Bestnya kalau nanti bila aku dah besar, aku dapat bagi makan ke orang lain pula. Nak nangis dah ni. Best ingat zaman sekolah rendah dulu. Best sangat-sangat menikmati makan aiskrim. Ais kepal kan sahabat-sahabat dirahmati Allah. Beli bihun goreng, bocorkan kat bawah, kita nyonyot macam tu je. Nikmatnya. Sekarang sahabat-sahabat, saya tengok perubahan kehidupan ni. Kita rasa nikmat, sebut lagi ni. Kita rasa nikmat ke minum secawan kopi harga RM11? Wallahi saya tak rasa nikmat. Sebab ketika saya minum, ya Allah, macam mana anak-anak orang miskin yang lalu kat tepi-tepi kedai macam ni. Ya Allah, aiskrim makin lama makin mahal. Tak mampu dimiliki oleh anak-anak orang miskin. Memanglah aiskrim yang teng depan rumah tu lalu masih ada yang RM1, RM2. Tapi sekali-sekala mereka tengok iklan kat TV, mesti mereka teringin nak beli aiskrim yang belah-belah ringgit, puluh-puluh ringgit sekali makan. Subhanallah sahabat-sahabat. Tapi kita nyonyot ais kepal tu, nyonyot bihun goreng tu, sahabat dirahmati Allah, kita rasa bahagia. Siap share-share dengan kawan sebelah. Kita nyonyot, dia nyonyot. Kita nyonyot, dia nyonyot. Bahagia sahabat-sahabat dirahmati Allah. Tak ada pun kau nanti mak aku kata kalau share makan nanti menjangkit COVID kau. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan Sofi Emir makan sagon menyembuh-nyembuh. Dah terbatuk-batuk, terbulat-bulat mata. Masya Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah ya Karim, Allah ya Karim. Tapi kita menikmati bahagia. Sekarang sambil makan anaknya tak ditepuk tangan, handphone kat tepi. Kan? Saya tak boleh lupa saya pergi makan kat luar sahabat. Sarapan pagi di sekitar rumah saya je ni. Sarapan pagi, bapaknya suap. Saya rasa budak tu darjah 3, darjah 4 gitu, lelaki. Bapaknya suap. Sebab apa? Sebab nak cepat nak pergi sekolah ni suap. Tapi depan handphone, mata tengok, pandang mata bapak yang suap ni pun tidak. Kenapa dibiarkan, duhai ayah? Kenapa dibiarkan? Suapan seorang ayah daripada tangan ni kita akan kenang sampai tua. Tapi kalau ketika itu fikrahnya, mindanya, matanya ke kartun yang dia tengok kat depan, dia tak menikmati suapan ayah ni. Ayah, ingat anak kita boleh ingat ke? Yang dia ingat adalah kartun depan mata. Cuba kita buat undang-undang. Malam tadi sambil saya gosok baju sahabat, saya dengar 38 minit ceramahnya Ustaz Kazim Ilyas tentang suruh jaga anak dara kita. Ya Rab, saya kata betul dah. Dah lebih 30 tahun, 40 tahun Ustaz Kazim Ilyas berceramah. Berapa banyak kalau saya 20 tahun ni dengar macam-macam rintihan orang. Sahabat-sahabat, beliau ni lagi lah. Dia cerita pasal anak dara yang punca utama awal-awal tak ditegur. Tak ditegur, sahabat. Nanti bila dia dah jadi kerah, susah dah untuk tegur. Macam-macam kes, Allah ya Karim, takut. Jadi kita nak sebut dengan Allah nanti di mahsyar, aku dah tunaikan tanggungjawab aku, ya Allah, aku dah tegur dah. Aku dah bagi tahu waktu makan, no handphone. Kecil lagi tu. Kecil lagi, masih kita boleh. Nak makan ke nak handphone? Subhanallah sahabat. Saya sayu hati tengok. Tanya Ustaz, nak bergenang air mata saya. Awak ni kenapa yang? Sedih lah bang. Kita dulu disuap oleh mak ayah kita. Kan subhanallah, kita pandang mata mak ayah kita bergaduh dengan adik-beradik. Engkau dah 2 kali suap dah, aku nak juga. Bergaduh adik-beradik kita. Itu yang buat kita terkenang hari ni. Walaupun kita tak banyak bercakap, tak ada komunikasi, tapi hati kita melekat. Aku share pinggan. Padahal dulu adik-beradik tertukar spender, sahabat dirahmati Allah. Itulah nikmat. Masya Allah. Nikmat Ustazah tertukar spender. Kecil-kecil bukan dah tua. Subhanallah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kan dengan mak ayah kita. Tapi hari ini, subhanallah asma Muhammad. Betul. Kan? Memang jadi memori yang mengerikan bagi Ustazah Zai. Sebab
minum kopi harga RM11. So kalau ada yang Ustazah tu dia pernah je minum kopi RM20, ya, tapi orang bayar. Kan kalau saya tahu harga RM20, saya cakap, Kak, tak payah bagi saya air kowe je sedang. Kowe juga popular. Entah apakah sebenarnya yang sedang kita buru? Kemanakah yang kita ingin tuju? Apakah yang sedang ingin kita cuba buktikan? Padahal tanpa kita sedari, hanya dengan makan pun kita dapat merasa nikmat yang luar biasa. Kita dah kehilangan dah nikmat itu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Yakni dengan mensyukurinya serta mentafakurinya. Bersyukur kerana masih mampu makan. Bertafakur kerana Allah masih sudi memberikan kita rezeki berupa makanan. Sehingga kita tidak kehabisan tenaga bagi menjalankan rutin seperti biasa. Hari ini otak kita dah dirobotkan, sahabat. Yang kita nampak ujung bulan dapat gaji. Kita dah hilang kasih sayang. Melekat hati kita kerana cinta. Tak ada dah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seandainya kita dapat menikmati semua itu, pastinya nikmat itu semakin bertambah. Kalau kita nikmati, makan, saling berkongsi, sahabat-sahabat, saling bersembang, saling berbicara, menikmati rezeki yang kita dapat tu, Allah jamin untuk menambah rezekimu. Hari ni rezeki nafsi-nafsi. Minum secawan air begitu mahal, boleh sedekah dekat anak yatim yang dah lama tak makan aiskrim contoh. Sahabat, kita tak rasa bersalah. Duit aku lah tak pilah. Kita rasa, ya Allah, RM11 aku boleh beli 5 biji aiskrim, bagi dekat budak-budak yang dah lama tak makan aiskrim. Sepatutnya, memang tak habis lagi Asimah Adnan. Menyesal saya tanya, Ustaz Azwan sakit telinga. Dah tu yang. Taklah kan, saya rasa saya bersalah. Saya tak tahu orang lain, tapi saya rasa saya bersalah macam tu. Ustaz kata nyesal aku jawab hari tu. Padahal sebenarnya ada lagi mahal daripada itu abang belikan. Sebab live saya dengan live Ustaz Azwan masa kecil berbeza. Dia selalu menangis dengar cerita saya masa kecil, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Macam dia, mak ayah dia bekerja kan. Lepas tu adik-beradik 2 orang saja lelaki. Dia ada kakak, tapi kakaknya meninggal masa baby. So 2 orang je lelaki. Jadi bila mak kat tempat kerja, mak tak masak lah tadi, ni lah mak bagi duit, pergilah duduk dekat KFC. Dah biasa dari kecil. Saya tak pernah makan luar. Semua tangan mak saya seadanya. Jadi dia beza, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah, betul Kak Juwita Ismail. Dah nangis dah ni, dah nangis. Baik, seandainya kita dapat menikmati semua itu, pastinya nikmat itu semakin bertambah. Mungkin kita melihatnya remeh, tetapi cubalah renungkan sekarang ini. Hal yang kelihatan remeh pada mata kita pun, kita terlupa mensyukurinya. Subhanallah, terleka mentafakurkannya. Apatah lagi nikmat-nikmat Allah yang lain, yang jauh lebih besar. Yang jauh lebih besar. Masya Allah, sekarang segalanya kita lakukan serba cepat. Sehingga kita sukar fokus. Kita sukar fokus kepada satu-satu benda, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Membuatkan kita begitu memperincikan sesuatu yang rompang, lompong. Terlalu fokus pada sesuatu yang salah. Sering membuat kita jadi stres, depresi. Persoalannya, seandainya kita kaya, ada banyak duit, ada kuasa, tetapi tidak bahagia, untuk apakah semua itu? Allah sahabat, untuk apakah semua itu? Kita punya segala-gala. Yes, setakat nak minum air RM17 satu cawan, kita ada duit. Tapi betulkah kita bahagia? Masya Allah, kita cubalah bergerak dengan perlahan, makan perlahan, jalan perlahan, bekerja perlahan, sambil kita menikmati setiap gerakan itu. Nikmati hidup ini. Sebab itu kita masih, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita masih terbayang-bayang susahnya, kasarnya tangan mak kita bila kita salam. Dia kerana bersusah payah membesarkan kita. Allah ya Karim. Betul Umi Afan Kalishah Umairah. Masya Allah, Masya Allah. Itulah hampa Ustaz nangis, Ustazah tiru dah. Hampa juga yang salah, padahal awak yang start. Sekejap
Inilah pula tisunya. Allah, 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 Allah ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tak boleh nak baca dah. Dah padam gambar ayak mata tu. Okey, kita lihat sendiri impaknya dalam kehidupan. Sebab tu anak-anak masih ada rasa sayang sampai ketua pada mak ayahnya. Sebab dia nampak kesusahan mak ayah. Kita takut anak-anak kita sekarang tak nampak kesusahan mak ayah. Sebab mak ayah masih boleh berehat-rehat, bersantai-santai, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita yang dulu mak kita bersusah payah untuk kita ada rasa empati kepada mak ayah kita sekarang. Anak-anak sekarang tak nampak susahnya kita, sahabat. Macam mana mereka nak rasa simpati kepada kita bila kita dah tua? Tolong fikirkan yang itu. Okay, jadi macam mana kita nak tarbiyah, minta petunjuk dengan Allah. Aku berada pada zaman ini, ya Allah. Susahnya nak pimpin anak-anak ni. Tolong bantu aku mempermudahkan, ya Allah. Ni, bagi mereka lihat apa yang kita perbuat. Subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Dia pun tak nampak kita susah sebab kita nak makan pun main klik-klik kat ujung jari je. Kan sahabat-sahabat, dia pun tak nampak kita susah. So kat mana yang kita nak cerita kat mereka kita susah sebenarnya? Kan? Subhanallah, susahnya kita macam mana? Kalut-kalut tengah bekerja ni, subhanallah. Kita masih ingat kewajipan kita kepada Allah. Tapi kita jadi ibu ayah di zaman ini, asyik-asyik pergi holiday, tak salah. Tapi dalam holiday, seperti tinggalkan Allah yang memberi rezeki pada kamu. Cuba tanya anak cucu kita. Pergi holiday 4 hari 3 malam, solat macam mana sayang? Papa pun tak solat, duduk dalam selimut sampai tengah hari. Mama temankan kita orang dekat swimming pool. Itu jawapan anak-anak. Dia pun tak nampak susah. Okey, Sabtu Ahad boleh tidur sampai tengah hari. Dia pun tak nampak susah. Lihat sendiri efeknya. Kita nampak dulu belum subuh mak ayah kita bangun dah. Allahu Akbar, subhanallah. Lihat sendiri efeknya selepas melakukan rutin itu. Bekerjalah sewajarnya, seperlunya. Tetapi bahagiakan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Nikmati hidup kita. Jalani hidup kita dengan tenang. Ini adalah hidup kita. Kita sendiri yang lebih berhak mengaturnya seperti yang kita inginkan. Sahabat, mereka tak hidup di zaman kita. Siapa yang tulis tadi? Susahnya Ustazah nak didik anak-anak sekarang tentang erti susah. Tolong bercerita kepada mereka, sahabat-sahabat sekalian. Bercerita dulu arwah tok kita macam mana, arwah mak ayah kita macam mana. Bersyukurlah dengan apa yang kamu dapat sekarang. Pok-pek. Nampak macam mengungkit-ungkit. Ustazah, bukankah dalam Islam mengungkit-ungkit itu membatalkan pahala kita? Kesian sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kadang-kadang yang membuat kita tidak bahagia adalah kita tidak mampu sepenuhnya menerima perkara yang sudah menjadi ketetapan takdir. Allah takdirkan kita berada dalam kehidupan yang sekarang ini sedang kita tempuh. Kita tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi, kita tak akan bahagia, sahabat. Terima dulu. Lapang dada dulu. Kita yang tidak mampu berasa cukup sehingga kita sukar mengenal pasti perkara yang jadi keperluan dan kepentingan. Mana keperluan, mana kepentingan. Ini cara kita mendidik nafsu. Memang perlu, sahabat. Petang semalam, tak tahulah. Hari tu saya cakap yang lalu dekat wall saya ni, semuanya pasal orang nak cantik, pasal orang nak kurus. Kurus tang perut, kurus tang lengan. Bila masa aku menggoogle, tak tahulah saya pernah dengar siapa cakap. Anda betulkan saya kalau salah. Orang kata kalau kita macam pernah google itu Ustazah, nanti kat Facebook kita pun keluar bab tu. Iya ke? Tak pernah pula aku google lengan kurus lah, perut kempis lah, tak pernah pula. Kan? Ada sekali tu. Tiba semalam keluar apa tahu? Tentang gadget-gadget masakan. Ustazah pun terjebak. Ustazah ambil link dia tu, Ustazah pergi WhatsApp sebab saya tak reti benda macam tu. Saya copy link, saya WhatsApp ke Ustaz Azwan. Bang, cuba abang tengok ni. Abang tolong beli. Ni nak cerita ke hampa. Sebab benda-benda macam tu dalam otak saya dah lama terfikir. Tapi selama ni saya tak tahu macam mana nak dapatkan. Ustaz balik-balik surau, abang dah beli dah. Beli apa tau? Beli periuk yang macam mangkuk je saiz dia tu. Tekan suis saja boleh mengukus, boleh segala-gala. Itu kenapa saya kena ada.
Sebab saya teringat kalau saya berpuasa di Mekah akhir Ramadan, kadang-kadang 18 hari, pakej umrah akhir Ramadan saya 18 hari. Sebab kita nak dapatkan 10 malam di Masjidil Haram, sahabat-sahabat. So kadang-kadang kita jadi tak lalu makan sebab kita memang ambil pakej makan. Tak lalu makan satu. Lepas tu kita nak iktikaf lama kalau 10 akhir Ramadan ni, kalau boleh tak nak balik hotel. So kadang-kadang kan sahabat-sahabat, kalau lah aku bawa beras, tanak sikit je, lepas tu tepek dengan sambal hitam Pahang, tu dah lalu dah. Kadang sampai tak lalu makan makanan hotel ni kan. So saya nak beli tu. Lagipun dia punya promosi tengah gila-gila tu. Berapa bang beli? Nasib baik tak menyesal. Tanya kan, tanya RM48. RM48 kot tak silap saya. Free postage. Dia kata besok dah sampai. Kalau sampai hari ni, Ustazah tunjuk kat hampa, tapi tak tahu nak guna bila. Itu contoh. Rasa, aku ni tak pernah beli benda-benda macam ni. Tak apa, Allah tahu niat aku ni nak pakai masa travel. Ataupun dah duduk berdua-duaan, asyik makan seorang je. Malah nak turun bawah, Ustazah dekat atas, panaskan lauk yang dah sampai daripada masjid tadi contoh. Lepas tu, tadi pula pemanggang. Kan, tak payah susah-susah nak grill apa benda kan kalau kita tengah nak buat BBQ tu. Pakai, aku ni duk tengok benda-benda macam ni. Lepas tu saya pikiak balik. Pikiak ni sambil lipat kain, buat kerja kan. Kenapa asyik keluar benda-benda macam tu? Buat apa? Itu bukan keperluan, sahabat. Itu bukan keperluan kita. Itu adalah kehendak kita. Kehendak kita. So kita yang mampu, buat apa aku nak beli benda ni? Aku nak pakai pun berapa kali. Kalau kita ada duit, ruang, peluang, kita nampak lalu memang kita klik. Promosi gila-gila kita klik. Akhirnya sahabat, subhanallah. Kita takut hidup sekarang ni. Semua nampak senang. So anak-anak kita semakin hilang kasih sayang. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita nak sebut kita yang tidak mampu berasa cukup. Sehingga kita sukar mengenal pasti perkara yang jadi keperluan dan kepentingan. Oleh kerana kita berasa mampu, segalanya kita beli. Semuanya kita hendak ambil alih. Ni Ustazah Zai tulis tahu. Dengan emosi saya tulis ketika itu. Apabila tidak mampu memenuhinya, tidak cukup puas, akhirnya kita memilih berhutang. Itu yang hutang sana sini. Itu yang hutang sana sini. Bang boleh tak? Tapi nanti hujung bulan bayarlah. Laki kata tiap-tiap bulannya hujung bulan bayar. Tak bayar-bayar. Contoh kan sahabat. Rela melakukan transaksi riba yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Alasan kita perlukannya. Jadi bagaimana? Sebab puncanya nafsu. Akhirnya kita bekerja keras ketika muda. Apabila tua kita sering sakit lalu jadi beban keluarga. Duit simpanan kita habis berubat ke sana ke sini. Allah. Adakah begitu hidup kita? Kita tak minta sakit sahabat. Tapi kalau kita tak ada duit simpanan, masa tua kita, kan saya selalu fikir dengan Ustaz, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita serahkan hidup kita total kepada Allah. Kita reda Allah bagi kehidupan kita berdua. Sampai bila? Sampai mana? Bila saya bercakap pasal mati, Ustaz Azwan, tak apa kita mati together. Kan? Memang kita rasa macam, ya Allah hati ni, tapi serahkan diri kepada Allah. Sebab tu bila nampak sahabat, seorang suami yang meraung isterinya terbakar dalam kenderaan, tempoh hari punya cerita, tak tahu kenapa bergenang air mata. Sebab 3 tahun mereka hidup bersama tanpa zuriat kan. Bayangkan suami tu ditulis, bila wartawan tanya ke mana-mana saya mesti berdua. Bayangkan rasa itu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Shopee ke tu Muhammad Syafi'i. Tak ada akaun Shopee pun, bukan Shopee kot. Kan? Tak tahulah klik kat mana tu, saya pun tak tahu. Tak tahu benda tu. Sebab saya cakap dengan Ustaz, betul ke ni? Kalau tak betul pun RM48 tak menyesal kot. Sebab pertama kali buat sahabat. Kan? Baik, sehingga sering mengabaikan waktu istirahat. Mengabaikan masa muda, mengabaikan waktu bersama keluarga, mengabaikan kebahagiaan kita sendiri, mengabaikan masa memanjakan diri, menghiburkan diri, melalaikan tanggungjawab kita sebagai hamba. Ini yang paling penting, yang seharusnya kita bersenang-senang, bahagia, namun sebaliknya. Makna tadi bukan nak suruh, pelik Ustazah Zai ni, kata hidup ni kena berpenat-penat, nanti di sana beristirahat.
Maksud Ustazah penat yang ada manfaat. Sahabat, jangan kita stres segala. Stres Ustazah hari tu nak buat bisnes ni tak jadi, ni tak jadi. Saya nampak orang yang tak ada jiwa istiqamah ni selalu terbeban dengan apa yang dia buat. Yang tu nak buat, yang ni tak buat, akhirnya kan berciciran. Wallahi sahabat, orang tanya Ustazah, Ustazah sekarang dah level macam ni, Ustazah buatlah ni, buat ni. Bismillah. Kita tahu sahabat, jangan sampai kita terpengaruh dengan banyak benda. Boleh je tudung Ustazah Zai. Kau dah kenapa? Padahal tudung ni pun semua orang bagi kan. Tiba-tiba kau nak jual tudung Ustazah Zai, tak terpakai, nanti nampak sangat kau menipu. Kau jual tudung tu, lepas tu tak berani cakap lah sahabat. Banyak dah macam-macam idea-idea orang bagi kan. Tapi buat dulu mana yang kita mampu. Ada masa untuk kita. Itu pun pada masa kita buat macam-macam ni, tak ada masa untuk diri. Tapi kita bahagia, kita buat sesuatu yang bahagia. Saya bahagia bersama anda setiap hari. Tak ada siapa yang paksa. Ustaz Azwan pun tak moncong. Elok juga yang awak pagi-pagi dengan latah azan. Abang boleh dengan pakcik surau. Oh, bahagia dia. Kita pun bahagia. Okay, sahabat-sahabat. Sebenarnya Allah hanya mahu kita bahagia. Bukan sebaliknya. Allah begitu menyayangi kita. Begitu memuliakan diri kita berbanding dengan makhluknya yang lain. Kita sahaja yang tega menyakiti diri kita sendiri. Tega menzalimi diri sendiri. Kita sahaja yang berburuk sangka kepada Allah. Yang menganggap dan berfikir Allah jahat, Allah kejam dan tidak adil. Maha suci Allah daripada semua itu. Allah maha kaya, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah maha baik. Kita yang menyusahkan diri sendiri. Tidak memberikan diri sendiri kesempatan untuk bahagia. Kita sendiri yang tidak membuka ruang. Tidak memberikan diri sendiri penghargaan. Bukan penghakiman. Kita yang jarang memberi waktu kepada diri sendiri. Kita sendiri yang selalu dengan sukarela mengabaikan kesihatan kita. Kita sendiri yang memilih berputus asa. Menyerah kalah. Allah ya Karim. Sahabat, seandainya kita ingin menyerah, ingatlah pada sebuah pertanyaan. Why? Why? Bukan how. Tetapi why? Mengapa perlu menyerah? Alasan apakah yang membuat kita ingin berputus asa? Bukankah tempoh hari kita begitu bersemangat ingin terus berjuang? Hang masa nak jual apa hari tu, kan main semangat lagi. Teruskan dengan semangat itu, alang-alang menyeluk pekasan biar sampai ke pangkal lengan. Itu orang dulu-dulu. Tu maksudnya apa tu? Saya tak faham. Hang yang beriria nak tu. Sebab tu sebelum hang buat keputusan, hang bagi tahu diri hang, apa pun berlaku aku akan teruskan. Saya nak start yang saya cerita awal-awal tadi tu. Aku yang pilih ya Allah. Aku takkan biarkan aku pump duit modal sekian, dia burn macam tu saja. Aku takkan maafkan diri aku kalau aku tak bekerja sampai paling kurang modal aku balik semula. Kan sahabat-sahabat, kita cabar diri kita macam tu. Biar susah, biar jerih, biar perit, kita tunaikan apa yang telah kita azam di awal tadi. Ingin memperjuangkan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Ingatlah, why? Supaya kita mampu menghasilkan jawapan kerana impian dan cita-cita saya belum wujud. Kerana saya belum mampu membuat ibu bapa berbangga. Kerana saya belum mampu memberikan sepenuh kebahagiaan kepada keluarga. Kerana. Kita ada sebab. So kenapa nak dengar cakap orang? Kita ada matlamat, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kenapa kita mudah penat selagi kita belum capai matlamat kita? Matlamat yang pasti mudah untuk dicapai walaupun liku-likunya sukar, kerana matlamat itu semata-mata mencari keredaan Allah. Perbetulkan niat kita, senaraikan kerana apa lagi yang mampu membuat kita ingat. Ini supaya kita tidak memilih berputus asa, tidak memilih tombang, supaya kita kembali bersemangat memperjuangkan apa-apa sahaja yang kita inginkan. Masya Allah. Panjang bab 3 ni kita bahas. Bab 3 dulu bermula dengan tajuk cara supaya tidak mudah berputus asa. Cara supaya tidak mudah berputus asa. Maka habis bab 3, muka surat 96. Kita dah betul-betul tengah dari sahabat. Masya Allah. Bahagian 4. Maka yang belum ada buku Fasabrun Jamil, cepat-cepat
grab lah, kan? Dan hari tu ada beberapa kesilapan. Semalam PTS dah hantar kepada Ustazah stok yang baru, yang insya-Allah sahabat-sahabat dirahmati Allah sudah ditambah baikkan dengan tak mengganggu muka surat untuk mempermudahkan pembelajaran kita. Jadi bermula besok bahagian 4, apakah yang membuatkan kita mudah putus asa? Kita kenal diri kita. Pasal apa kita ni mudah sangat putus asa? Sahabat-sahabat, kalau tengok ni rasa macam sempat kita double konvo ni. Konvo La Tahzan dan Fasabrun Jamil. Dan petang ni saya ada meeting dengan PTS Kesinambungan Fasabrun Jamil. Kita nak compile dengan satu kitab lagi. Tunggu. Sebab mereka kagum dengan sahabat-sahabat La Tahzan. Asia apa kita? Asia Sulaiman, Asia Jamil. Allah selalu sebut. Hafizah Wagiran kita. Nota mereka yang cute, miut, cantik-cantik tu, saya forward pada mereka. Masya Allah, Ustazah hebatnya. Follower Ustazah boleh tulis nota balik macam ni. Boleh buat dalam bentuk grafik macam ni, hebatnya Ustazah. So mereka bersemangat untuk menerbitkan. Petang ni kami ada meeting. Doakan kami apa saja yang bermanfaat demi ummah kerana Allah. Takbir, Allahu Akbar. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.